Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Siti Nobaini binti Muhammad Saleh dari SMK Seri Kampar. Ini video pendek PDPR dalam talian Guru-Guru Sekolah Menengah 2021. Cikgu akan menerangkan bab 7 Fizik Kuantum, 7.1 Teori Fizik Kuantum, 7.1.1 menjelaskan latar belakang pencetusan idea teori kuantum. Semasa pelajar di tingkatan 4, pelajar telah mempelajari bahawa spektrum elektromagnet adalah spektrum selanjar. Spektrum ini terdiri daripada 7 jenis gelombang yang mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza. Kalau kita lihat pada rajah 7.1 spektrum elektromagnet, kat sini ada 7 jenis gelombang. Bermula dari sinar gamma, sinar X, sinaran ultra ungu, cahaya tampak, sinaran inframerah, gelombang mikro dan juga gelombang radio. Pada rajah 7.1 spektrum elektromagnet, gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang semakin besar, frekuensi menjadi semakin rendah. Kita dapati bahawa panjang gelombang adalah berkadar songsang dengan frekuensi. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Frekuensi sinaran elektromagnet yang terpancar bergantung kepada suhu objek. Objek sejuk akan memancarkan gelombang dengan frekuensi rendah. Contohnya, gelombang radio dan juga gelombang mikro. Objek panas akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Contoh, cahaya tampak dan sinaran ultra ungu. Jasad hitam bermaksud suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal bergantung pada suhunya. Sinaran yang dipancar berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Pemancar jasad hitam adalah objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhu. Rajah 7.2 menunjukkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi 3 jenis jasad hitam mengikut suhu yang berbeza. Lazimnya, setiap lengkungan graf untuk spektrum jasad hitam adalah lebih sempit pada bahagian sebelah kiri, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi. Pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek.
Di sini kita boleh tengok beberapa contoh-contoh jasad hitam dalam kehidupan seharian. Pertama, imej termografik kereta. Yang kedua, elemen pemanas ketuhar. Dan yang ketiga, sinaran termal dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Bagaimana tercetusnya idea teori fizik kuantum? Cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Bagi objek yang panas, elektron bergetar pantas pada sebarang arah secara rawak dan menghasilkan cahaya. Semakin panas objek tersebut, getaran elektron menjadi lebih bertenaga dan lebih banyak cahaya akan terpancar. Elektron-elektron dalam objek panas akan bergetar dengan suatu julat frekuensi yang selanjar. Teori klasik. Elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Frekuensi getaran elektron tidak mempunyai had. Tenaga cahaya yang terhasil boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasad hitam telah menunjukkan percanggahan dengan teori fizik klasik. Berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi sinaran jasad hitam, keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang, iaitu yang diramalkan oleh teori klasik. Maka, terdapat percanggahan konsep tenaga cahaya ini telah mencetuskan teori fizik kuantum. Teori klasik Isaac Newton. Sifat zarah cahaya menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah atau corpuscles pada tahun 1704. Tidak berjaya menerangkan fenomena pembiasan cahaya kerana membuat kesilapan untuk perbandingan kelajuan cahaya dalam kaca dan udara. Seterusnya, Thomas Young menjalankan eksperimen dui celah cahaya pada tahun 1801 menunjukkan bahawa cahaya bersifat gelombang. Namun, beliau tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. John Dalton. Model atom Dalton. Jirim terdiri daripada zarah asas yang tidak boleh dibahagi lagi yang dipanggil atom. Unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Beliau juga tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. J. Thomson. Penemuan elektron. Beliau menemui zarah subatom bercas negatif yang dipanggil elektron pada tahun 1897. Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron. Beliau juga tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Teori kuantum. Max Planck memperkenalkan idea kuantum, iaitu tenaga yang diskrit pada tahun 1900. Gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit, iaitu kuantum tenaga. Tenaga dalam setiap kuantum berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Keamatan sinaran rendah bagi gelombang frekuensi tinggi. Albert Einstein memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905.
Tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Teori foton Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Niels Bohr menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu sahaja. Pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah memancarkan foton. Louis D. Broglie memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Idea Einstein dan juga de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom.